Assalamualaikum, salam sejahtera, ni hao, vanakkam. Selamat datang kepada semua yang hadir pada kursus ceramah pendek pada hari ini, iaitu teknik penyucian tangan. Okey, saya berbesar hati untuk memperkenalkan diri saya sebelum saya memulakan ceramah pada pagi ini. Nama diberi Muhammad Saifullah bin Satin, berasal daripada Keningau, Sabah, dan sedang bekerja di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kudat. Ini hampir memasuki 9 tahun. Dan tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam slide topik ceramah kita pada hari ini. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan mengenai teknik penyucian tangan yang tepat, yang mana seringkali diambil remeh oleh kaki tangan staf, terutamanya di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kudat. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Hasil pembelajaran. Alright, so di akhir ceramah ini, anda akan dapat ataupun memperolehi kefahaman dan pengetahuan mengenai perkara-perkara seperti berikut, iaitu mengetahui cara penyucian tangan dengan betul dan efektif mengikut kaedah atau SOP yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, kita mampu untuk mengawal jangkitan silang yang boleh berlaku semasa bekerja. Dan selain itu juga, kita memahami 5 waktu di mana penyucian ataupun pembersihan tangan perlu dilakukan. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, objektif ceramah kita pada hari ini adalah untuk mencapai kefahaman yang sama bagi mengurangkan perbezaan pemahaman dan amalan penyucian tangan di kalangan kaki tangan kesihatan, para pengajar, para pemerhati dan juru audit. Okey, supaya korang semua tidak akan melihat Google, tengok dari sumber sini lain, tengok dari sumber sini lain. So, kita akan cuma berpandukan daripada guideline yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Alright, so kita akan pergi ke next slide. Kembali ke masa belakang untuk memperlihatkan anda sejarah mengenai penyucian tangan. Pada tahun 1822, seorang ahli perubatan Perancis mendapati yang cecair mengandungi klorida daripada limau dan soda boleh menghilangkan bau hanyir yang disebabkan oleh mayat manusia dan boleh digunakan sebagai cecair pembunuh kuman. Alright, pada tahun 1822. Saya pun belum lahir, rasanya korang pun belum lahir. Sangat-sangat lama dahulu ya. Alright, next slide. So pada tahun 1843, kenyataan daripada Holmes membuat kesimpulan bahawa demam berkaitan dengan selepas melahirkan anak adalah disebabkan daripada tangan para pekerja kesihatan yang tidak bersih. Okay, alright. Dia juga menjelaskan bagaimana untuk mengurangkan jangkitan berlaku, tetapi saranan beliau tidak diambil kisah oleh pakar obstetrik pada masa tersebut. Alright, next slide. Pada tahun 1846, Ignaz Semmelweis, iaitu bapa kepada kebersihan tangan, menyedari bahawa pembersihan tangan menggunakan cecair limau yang mengandungi klorin boleh mengurangkan kadar kematian para ibu yang baru melahirkan daripada jangkitan kuman bakteria streptococcal. Okey, streptococcal ini adalah sejenis bakteria. Okay, next slide. Tangan adalah bahagian anggota badan yang paling kerap menyentuh pelbagai permukaan dan tempat yang mempunyai kuman. Okey. Daripada start ataupun daripada mula kita bangun pada setiap hari, kita sudah menggunakan kedua belah tangan kita untuk melakukan aktiviti-aktiviti seharian. Bayangkan, tangan kedua belah tangan kita ini menyentuh pelbagai tempat dan terdedah kepada pelbagai bentuk kuman. Lebih lagi ataupun lebih terdedah kepada kuman adalah staf-staf kesihatan yang bekerja di lapangan. Okey, membasuh tangan
dapat mencegah penyakit dan menyebarkan jangkitan kepada orang lain. Kerana umumnya kita kerap menyentuh mata, hidung dan mulut tanpa kita sedar. Okey, masa kita bergerak, berjalan, kita tidak sedar akan kita menyentuh pipi, muka, mata, hidung dan mulut. Okey, tangan yang tercemar akan memindahkan kuman ke saluran pernafasan melalui mata, hidung dan mulut. Kuman dari tangan yang tidak dibasuh boleh berpindah ke objek yang disentuh seperti tombol pintu, telefon bimbit, duit dan juga semasa bersalaman. Okey, saya harap nota ini ada membantu pada anda serba sedikit mengenai bagaimana kuman tersebar melalui tapak tangan kita. Alright, next slide. Okay, mengapa perlu mencuci tangan dengan sempurna? Okay, apa yang kita dapat lihat tangan di sini ada warna biru tua, biru muda dan juga coklat. Okay, biru itu bukan tanda dia sudah pergi mengundi. Okay, okay, biru ataupun bahagian biru gelap, bahagian yang paling kerap sekali terlepas pandang semasa penyucian tangan. Okay, alright. Tengok di bahagian sini, di hujung-hujung kuku dan sebagainya. Okay, biru muda, bahagian yang kerap terlepas daripada pembersihan tangan. Ini juga bahagian-bahagian yang kerap terlepas semasa penyucian tangan. Dan yang akhir sekali berwarna coklat adalah bahagian yang kurang kerap terlepas, yang mana apabila kita buat penyucian tangan, kawasan ini seringkali tidak terlepas. Okay, alright. So next slide. Jika penyucian tangan tidak dilakukan, kuman-kuman yang berada di tangan para pekerja kesihatan boleh tersebar daripada pesakit ke pesakit yang lain, satu kawasan badan seorang pesakit ke kawasan badan pesakit yang sama, alright, persekitaran pesakit ke pesakit, dan yang terakhir pesakit ke persekitaran pesakit. Okey, maksudnya di sini untuk memudahkan anda untuk memahami, jika kita tidak mencuci tangan, so kuman ataupun bakteria ataupun mikroorganisma akan bergerak daripada satu pesakit ke pesakit yang lain. Okey, tidak mustahil untuk berlaku ya. Okey, satu kawasan badan seorang pesakit ke kawasan badan lain pesakit yang sama. So maksudnya pesakit yang sama, contoh ada kuman di bahagian tangan, tapi disebabkan kegagalan kita untuk mencuci tangan, kita pegang tempat yang berkuman itu, lepas tu kita tidak cuci tangan, kita pegang di bahagian kaki pula dan terjangkitlah ataupun tersebarlah di bahagian kaki pula. Seterusnya persekitaran pesakit ke pesakit. Bayangkan kita telah menyentuh persekitaran ataupun contoh katil pesakit mengandungi kuman, dan selepas itu kita tidak mencuci tangan dan memegang pesakit. Okey, dan seterusnya pesakit ke persekitaran pesakit. Contoh kita memegang pesakit yang penuh dengan mikroorganisma, kita tidak tahu bersih atau tidak. So selepas itu kita pegang pula katil pesakit. Itu contoh dia. Okey, next slide. Tangan adalah anggota badan yang paling kerap menjadi kenderaan atau medium perjalanan bagi penyebaran kuman. Okey? Penyebaran kuman daripada seorang pesakit ke pesakit yang lain melalui tangan para penjaga kesihatan memerlukan 5 langkah yang berikut. Okey, langkah yang berurutan yang berikut. Okey, next slide kita tengok. 5 langkah penyebaran kuman melalui tangan. 1, kuman berada di kulit pesakit atau di permukaan persekitaran pesakit. Okey, sama ada di badan pesakit itu sendiri ataupun di katil dia ataupun di cadar dia. Okey, yang kedua, pemindahan kuman ke tangan para penjaga kesihatan. So maksudnya apabila staf kesihatan seperti kita bekerja setiap hari, menyentuh pesakit dan tidak mencuci tangan, kita akan memegang semua kawasan-kawasan pesakit yang mengandungi kuman. Dan seterusnya yang ketiga, kuman bertahan di atas tangan para penjaga kesihatan untuk beberapa minit. Okey? Dan keempat, tangan yang kurang bersih atau tidak dicuci menyebabkan tangan masih tercemar. Okey. Dan yang kelima, penyebaran kuman melalui tangan yang masih tercemar apabila para penjaga kesihatan menyentuh pesakit persekitaran pesakit. Okey, maksudnya di sini apabila kita sentuh pesakit yang mana pesakit itu ada kuman, lepas tu kita tidak cuci tangan, tangan kita masih ada kuman dan kita sentuh persekitaran pesakit
contoh kita sentuh di kawasan anggota badan lain ataupun pada pesakit lain. Ini menyebabkan penyebaran melalui tangan. Okey, next slide. Pembersihan tangan yang efektif. Kaedah cucian tangan. Umumnya, sebenarnya terdapat 4 kaedah di dalam pembersihan tangan yang efektif, iaitu cucian tangan rutin, cucian tangan aseptik, dan cucian tangan dengan hand rub. Okey, kita akan belajar nombor 1, 2 dan 3. Dan nombor 4, cucian tangan bagi tujuan pembedahan adalah nice to know. Okey, untuk cucian tangan rutin, mari kita lihat langkah-langkah pencucian tangan yang efektif. Okey, saya ingin mempelawak anda semua untuk turut serta, angkat tangan anda dan sama-sama belajar. Kedua, lekapkan kedua tapak tangan Alright. dan gosok tapak tangan anda. Ketiga, lekapkan tapak Alright. tangan kanan di atas belakang Tangan kanan di atas tangan kiri. dan jari bersilang dan gosok. Ulang langkah ini. Ulang dengan langkah tangan kiri. di sebelah tangan kiri. Keempat, lekapkan kedua tapak tangan dengan Alright. jari bersilang dan gosok. Kelima, genggam tangan kiri. Alright. Manakala tangan kanan menggosok di atas bahagian tangan kiri secara Okey, menurut. sama-sama kita lakukan. Ulang langkah ini pada tangan kanan. Ulang di sebelah tangan pula. Keenam, gosok sekeliling ibu jari kiri Gosok dalam sekeliling ibu genggaman jari kiri. tapak tangan kanan. Alright. Dan ulang langkah ini pada tangan kanan. Alright. Ketujuh, kuncupkan jari tangan kanan di atas tapak tangan kiri dan gosok secara berputar. Ulang langkah pada tangan kanan. Kelapan, Delapan. bilas tangan dengan Bilas air tangan bersih. air bersih, kemudian keringkan tangan dengan tuala. atau tisu yang bersih. Ini adalah cara penyucian rutin yang mana kita boleh lakukan di rumah. Okey, kita boleh lakukan di rumah dan di tempat kerja. Okey, seterusnya kita beralih kepada video yang kedua, iaitu cucian tangan aseptik yang mana harus kita lakukan sebagai kaki tangan kesihatan semasa bekerja. Kita wajib untuk lakukan penyucian ini. Okey guys, saya mau semua bangun dan turut serta sama-sama mencuci. Okey, untuk versi cucian aseptik ini kita boleh senang hafal sebab di sini saya sediakan video khas untuk anda dengan iringan lagu. Okey, kita boleh ajar anak-anak di rumah juga sebenarnya. Okey guys, semua angkat tangan. Alright, semua guys buat sama sebentar. Alright, pergelangan tangan. Okay. Okey, lagu seperti ini sebenarnya memudahkan kita untuk mengingat langkah-langkah penyucian tangan. Okey guys, kita pergi beralih kepada cucian tangan dengan hand rub pula. Okey, cara betul menggunakan hand sanitizer. Salam sejahtera. Saya Dr. Adham bin Baba. Jom cegah COVID-19 menggunakan hand sanitizer dengan cara yang betul. Kita menggosok kedua-dua tapak tangan kita. Okey. Kemudian kita berada di tapak tangan dorsal Alright. yang kiri oleh tangan kanan. Okey guys, sila buat semua. Sila ambil di sebelah tangan kanan dorsal di belah dalam
palm, sebelah kanan palm. Kemudian kita usapkan ibu jari kita sehingga bersih, kiri dan kanan. Kita mungkin dia merap kita punya tapak tangan kiri dan kanan, pergelangan tangan, dan selesai. Selesai. Mari sama-sama kita mencegah COVID-19. Okey. Selesai dengan 3 kaedah cucian tangan rutin, cucian tangan aseptik dan juga cucian tangan dengan hand rub. So saya harap selepas ini kita boleh mencuci tangan dengan kerap, terutamanya kepada staf kesihatan yang bekerja di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kudat. Kita pergi kepada slide seterusnya. Bila amalan penyucian tangan perlu dilaksanakan, atau dalam bahasa orang putihnya 5 moment of hand hygiene. Okey, nombor 1 sebelum menyentuh pesakit, kedua sebelum melakukan prosedur aseptik, ketiga selepas melakukan prosedur atau terdedah kepada cecair badan pesakit, keempat selepas menyentuh pesakit, kelima selepas menyentuh kawasan persekitaran pesakit. Okey, ingat kata kunci guys. 2 sebelum dan 3 selepas. Okey, nombor 1, 2 adalah sebelum, 3, 4, 5 adalah selepas. Okey, contoh bagi sebelum menyentuh pesakit adalah seperti berjabat tangan, membantu pesakit untuk bergerak dan juga pemeriksaan fizikal. Contoh bagi sebelum melakukan prosedur aseptik seperti melakukan sedutan sekresi, pembersihan luka, memberi suntikan vaksin dan juga mengambil darah. Okey, yang seterusnya, selepas terdedah cecair badan yang berisiko, mengambil spesimen darah, mengendalikan sisa klinikal. Dan yang keempat, selepas menyentuh pesakit, berjabat tangan, membantu pesakit untuk bergerak dan juga pemeriksaan fizikal. Dan yang terakhir, selepas menyentuh persekitaran pesakit, iaitu contoh menukar sarung katil. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Kita telah sampai pun ke kesimpulan. Okey, kesimpulan yang saya boleh kongsikan dengan anda di sini adalah waktu utama pembersihan tangan ataupun 5 moment sebentar tadi. Kita kena ingat kata kunci 2 sebelum, 3 selepas. Dan tempoh penyucian tangan aseptik adalah dalam 30 ke 40 saat. Tempoh penyucian tangan menggunakan hand rub pula adalah dalam 20 ke 30 saat. Okey? Ketahui, amalkan dan sebarkan langkah penyucian tangan dengan betul. Saya sudahi ceramah hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian.